Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yasir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammin bil khair. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan nikmat, masih diberikan kesempatan untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Sama berada kita duduk pada kuliah mingguan kita, iaitu setiap hari Sabtu pukul 9.30 malam pada pembicaraan tentang kitab 40 hadis penawar hati. Jadi insya-Allah sama-sama kita ni duduk, semoga kita diberi makan manfaat, diberikan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tolong komen sat daripada Facebook dan di Google Meet, clear tak clear suara, ataupun bunyi angin ke, bunyi kapal terbang ke apa tak, tolong komen sat. Sebab rumah ni kapal terbang kan hidup melintah. Tolong komen sat clear tak clear. Hari insya-Allah hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong komen sat clear tak clear Astaghfirullahalazim. Okey, Facebook clear, alhamdulillah. Facebook clear, alhamdulillah. Facebook, Google Meet macam mana? Okey. Sebab saya tak dapat nak baca komen di Google Meet kerana orang lain yang buat Google Meet. Kalau saya sendiri buat, suara macam serak-serak. Nak jadi serak basah kah? Tak lama boleh jadi menyanyi pula apa ni. InsyaAllah, insyaAllah. Suara clear ataupun kuat sangat kah? Kuat sangat tolong bagi tahu kalau kuat sangat. Okey, clear Ustaz, alhamdulillah. Di Facebook pun okey, alhamdulillah. Shah Alam clear. Jauh saya nak balik KL tak jadi lagi ni. Tak berapa nak diberikan keizinan nak balik KL ni. Wala, semoga Allah Taala pelihara kita semua, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Duk tengok kes duk meningkat lagi. Semoga Allah selamat kita lah daripada segala wabak-wabak yang tak diingini, insya-Allah. Kita nak sambung pada pengajian kitab kita. Hadis yang ke berapa? Hadis yang ke berapa? Hadis yang ke? Oi, dalam kereta pun dah ada kok. Kemah ngaji, semangat nak ngaji. Alhamdulillah. Hadis yang ke berapa tu lah? Hadiah apa ni? Hadiah. Hadiah yang ke-6. Jadi yang mana yang Facebook boleh tolong share. Siapa-siapa nak masuk melalui Google Meet, tolong komen sat link Google Meet di Facebook tu. Di dua page sebab saya live dua page. Satu US Tube, satu lagi di page Ustaz Hafiz Syukri. Tolong ni sat, tolong pinkan komen, tolong pinkan link. InsyaAllah kita mulakan hadis yang kita yang ke-6. Kita mulakan hadis kita yang ke-6, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni agak kita ni mungkin dalam 10-40 habis boleh kot no? Sebab tajuk ni nampak best sikit ni.
Tajuk ni nampak best sikit. Boleh kah 10.40 kita habis? Hadis pendek lah, tapi tajuk dia tu nampak seronok. Hadis tu pendek lah, tapi tajuk dia ke arah seronok tajuk tu. Boleh kot noh? InsyaAllah boleh noh. Yang mana tak beli data, kena beli data siap-siap. Kita nak mengaji ni kena beli data insya-Allah. Kita sambung pada hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 pada nak membicarakan apa tajuk dia? Yakni bagaimana kita menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut, sakaratul maut. Orang dah sebut sakaratul maut. Sakaratul maut tu apa dia? Sakaratul maut itu ialah, sakarat ini bermaksud mabuk. Sakarat bermaksud mabuk. Ada orang dia mabuk ketum. Ada orang dia mabuk arak. Mabuk arak jadi passion lain. Mabuk arak dia jadi lagu lain. Jadi haya tak tahu hala gitu tak. Itu mabuk arak. Mabuk ketum pun 2 kali 5. Ada orang mabuk dengan dunia. Bila jadi satu-satu musibah pada diri dia, rasa kenapa Allah Ta'ala bagi kat aku ni, nama sebab apa? Mabuk dunia, maksud dia cinta terhadap dunia. Kematian ni pun mabuk juga. Tu kalau kita tengok waktu orang sakaratul maut ni, teruk. Waktu orang menghadapi sakaratul maut, teruk. Mabuk mati ni teruk. Kadang-kadang sampai tak tahu ni apa dia. Sampai syaitan berbisik yang bukan-bukan. Syaitan bisik dekat dia, ni hang nak mati dah ni, hang tak teringinkan nak minum susu unta, contoh. Ni semua memabukkan kita. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala. Qala muallifu hafizahullahu ta'ala. Minta maaf sebab kaki kamera tak berapa nak stabil elok. Nanti ada rezeki kita beli lain. Warna nampak muka pun lebih kurang nak. InsyaAllah ada rezeki kita beli lain. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut wa indahu qadahun fihi ma'un wa huwa yudkhilu yadahu fil qadahi summa yamsahu wajhahu bil ma'i summa yaqulu Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Rawahu Tirmidzi. Daripada Aisyah, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat. Sebab apa dia isteri Nabi, dia melihat, dia duduk. Tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi kematian, menghadapi sakaratul maut, menghadapi orang kata kesakitan, kemabukan, nak meninggal dunia. Waktu tengah tu apa dia? Dan di sisinya ada sebuah mangkuk yang berisi air. Di sebelah Nabi ni ada mangkuk berisi air. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam mangkuk itu, lalu menyapu mukanya dengan air sambil berdoa, Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku untuk menghadapi kepedihan mati dan sakaratul maut. Kata pengarang, kata hadis ni apa dia? Sadatina Aisyah radhiyallahu anha arda, apa dia sebut? Tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam nak meninggal dunia. Waktu Nabi nak meninggal dunia ni, hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, di sebelah Nabi terdapat satu mangkuk, qadahun. Mangkuk. Macam juga kedah, asal nama dia qadahun. Yang ni apa dia? Mangkuk. Mangkuk ni berada di sebelah Nabi, dalam tu berisi air. Yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tangannya, menyeluk dalam mangkuk tersebut. Seluk dalam mangkuk tersebut. Suar tangan ambil ayak ni, kira basah-basah tapak tangan ni. Apa dia? Yakni menyapukan di muka-muka dia. Lalu apa dia? Lalu menyapukan mukanya dengan sambil berdoa. Ni doa ni kita kena selalu beramai. Kena buat selalu. Allahumma
a'idni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Nah, apa dia? Ya Allah, berikanlah pertolongan. Apa dia? Ya Allah, bagilah ke orang kata mati aku ni mudah. Tolong aku waktu aku sakaratul maut. Tolong aku ni waktu saat aku nak mati ni, ya Allah. Untuk menghadapi kepedihan mati dan sakaratul maut. Apa dia? Kematian juga. Dua benda yang sama. Sakaratul maut pun kematian. Pedih kematian ni Nabi SAW sehingga ambil ayak sapu di muka dia. Kita ni lari letih-letih balik rumah minum ayak. Sebab apa? Dahaga. Waktu tengah kematian ni dia lapak ayak dia macam-macam lah. Sampai ada setengah tu kering rengkung. Ada setengah tu dia dapat azab dah waktu dia nak mati. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita. Dia lebih kurang kita apa ni? Lah ni Allah Ta'ala tunjuk dah. Allah tunjuk pada kita. Kita orang tengok dia pun sebut tentang kena COVID ni teruk. Kena COVID-19 ni teruk. Allahu Rabbi. Teruk nampak kena COVID ni tuan-tuan. Teruk. Allahu Rabbi. Minta Allah jauhkan kita. Tu baru sakaratul maut dunia. Orang kata waktu kita sakit tu Allah uji dah. Tu paling teruk. Rongga rasa pedih seperti mana kita ni bahasa kita macam mana nak abang? Pedih halkum, pedih anggota dalam kita ni. Apabila ditarikkan kematian, apabila ditarik roh kita daripada halkum kita. Minta maaf tangan saya sebab baju saya warna hijau. Tangan kita warna hijau. Jadi hilang tangan. Jangan tengok tangan saya potong sebelah ni. Waktu sakaratul maut ni, apabila nyawa kita ni ditarik daripada halkum kita ni, dalam kita ni seperti mana digeserkan dengan kertas pasiak. Kertas pasiak, ambil kertas pasiak tu gosok ke atas tangan kita, mengelupas berdarah lebih kurang. Sakit kematian ni macam mana? Seolah-olah baru keluar daripada duri, baru ditarik dawai keluar. Ulama menyebutkan apa dia? Kematian yang paling mudah ialah seperti mana dituang air untuk diminum. Air dalam botol kita tuang bolan cawan nak minum. Tengok air tu turun laju. Itulah paling mudah kematian, paling simple. Sakit tak sakit dia. Allahu Rabbi. Ni nak bab pada kita ni. Tara Nabi SAW. Tu dia sebut dia. Cuba kita bayangkan Rasulullah SAW yang merupakan sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, serta penghulu segala rasul, terpaksa meminta pertolongan daripada Allah Ta'ala dalam menghadapi sakaratul maut. Nabi kita ni orang yang mulia, orang yang Allah Ta'ala cinta, Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala sayang pada dia. Bila mana nak mati, Allah Ta'ala dia minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, permudahkanlah kematian aku ni, ya Allah. Waktu kita sakit ni jangan duk minta apa-apa. Tapi mengingat syaitan ni dia bisik macam-macam. Syaitan ni bisik kita macam-macam. Allahu Rabbi. Tu waktu ada jenazah, kita kena ingat, kita kena mentalkinkan jenazah. Apa maksud talkin? Talkin bermaksud memperingati si mati. Yang sedang nazak lah, ingat orang mati sekali dia jawab jenuh lari kita. Kawan tu dah mati dah, pergi jawab ke dia, pergi ke abang dia, innalillah, dia bangunlah mak kita teruk. Talkin bermaksud apa dia? Talkin bermaksud memperingati yang sedang nazak tu. Pi sebelah telinga dia. Ajak dia mengucap La ilaha illallah. Ajak mengucap dia. Jangan terus cara nak ajak dia pula mengucap. Jangan terus kita ajak dia. Jangan terus kita ajak dia. Berhenti sekejap ajak dia. Sat ajak dia. Berhenti sat agak dia tak boleh nak sebut. Berhenti sat, cak gi ajak pula. Jangan terus ajak dia. Sebab apa? Sebab bila mana kita terus ajak dia, dia tak boleh sebut. Dia kata dia, payah nak sebut kalimah ni, tak ada kalimah lain .
kemungkinan takut dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan tak diredai oleh Allah Ta'ala. Na'uzubillah min dzalik. Tu nak apa dia? Saat Nabi nak menghadapi kematian pun sungguh sakit. Bahkan kita ni lagu mana? Yang semayang tunggang langgang, yang mengaji tak mau. Kita ni walaupun kita tidak ada hutang dengan makhluk, tapi kita kena ingat kita ada hutang dengan Allah. Kita kena ingat kita ni ada hutang dengan Allah. Apa dia? Semayang, puasa, mengaji. Ni hutang Allah ni. Kita guna nyawa yang Allah Ta'ala bagi. Pi berjalan mana tak ada. Mayang bang, lingkuk dah. Kita guna nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Pi bercuti sana sini, mengaji bah tak ada dah. Tapi hari ni mudah nak mengaji. Dengan ada kuliah online, tak dapat pergi masjid, kuliah online pun tak apa dah. Sebab apa? Sebab baginda Nabi SAW pernah bersabda, apabila kamu duduk, kamu berjalan, tiba-tiba kamu terdengar Riyadul Jannah. Apabila kamu berjalan, kamu menggembala, kata Nabi, apa dia? Musafir, ataupun kamu pergi jalan mana tak ada bawa anak bini. Apabila ada di situ majlis-majlis syurga, taman-taman syurga, Riyadul Jannah, Nabi kata apa dia? Farta'u, maka hampirlah kamu dengan dia. Pi duduk dalam majlis ilmu. Tak boleh duduk dalam majlis ilmu sampai depan masjid, buka tingkap, dengar dulu. Biar kurang tu lewat dah, kita pun nak gerak. Tadi kan, mana apa dia? Sekurang-kurangnya nama kita duduk dalam majlis ilmu. Walaupun sekejap, duduk pilah. Sekurang-kurangnya kita ada. Nak lagi bagus, kena lama. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apakah dia riyadul jannah tu, apa dia? Lalu baginda Nabi SAW jawab apa dia? Riyadul jannah, taman-taman yang dihadiri para malaikat. Betul ustaz, kita ni kuliah online. Dalam kuliah online Google Meet ni ada malaikat duk apa? Jenuh Malaikat sedang duk catik kerja buat kita, duk dengar mengaji, dengar kuliah, duk buat. Sebab apa? Sebab nak bagi kita faham ilmu agama. Maka betapa pula maka betapa pula, betapa apa? Bertapa apa? Betapa apa dia? Betapa pula kita yang hanya salah seorang di antara umat yang dhaif. Dhaif ni apa dia? Orang yang tidak ada apa-apa. Kita kena jadi orang yang dhaif. Kita kena jadi orang yang tawaduk. Bukan depan orang je kita mengaku kita tak ada apa. Dengan Tuhan pun kita kena mengaku kita tak ada apa. Orang kata hang kaya noh. Tak ada, bukan aku punya, Allah Ta'ala bagi pinjam sat ya. Esok dia tarik, esok habis lah. Kena tawaduk. Ni tak dia bangga. Takut jatuh, orang kata takut, orang kata orang tak sanjung dia bangga. Orang kata hang ni kaya noh. Tengoklah siapa aku ni kerja penat lelah tiba-tiba dia bangga. Tak. Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi. Itu jangan sombong. Siapa-siapa sombong, dia nak menghadapi kematian esok susah. Siapa-siapa sombong, esok dia nak menghadapi kematian ni susah. Payah ya amat nak menghadapi kematian. Allahu Rabbi, na'uzubillah min dzalik. Minta simpanglah daripada benda-benda tersebut. Nak mati tuan-tuan, mati ni orang kata persiapan kena ada. Persiapan nak mati kena ada. Persiapan daripada ilmu, persiapan daripada ibadah, persiapan daripada segala kebajikan. Persiapan tu kena ada. Nak menghadapi, kita nak pergi perang, kena bersiapkan senapang, nak kena pergi buat bom, kena pergi buat rancangan tu, nak persiapkan. Kita nak buat rumah, kena persiapkan rangka dia, kena lakar dulu rangka dia. Kita hidup, kena lakar dulu. Yang awal apa dia? Hidup aku nak mencari redha Allah. Nak cari lagu mana? Mai dengar kuliah, semayang, puasa, berbakti pada mak ayah. Ini salah satu jalan untuk kita apa dia? Untuk kita menjadi hamba Allah yang diredai. Kita tak mau jadi anak yang derhaka. Tak mau jadi anak yang derhaka. Qala musannif. Abang kematian ni je ni. Sebab siapa-siapa yang derhaka, siapa-siapa sombong di atas dunia, bila dia menghadapi kematian esok ni sangat susah. Sangat susah.
Kematian yang dialami esok ni sangat susah. Tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah, kematian yang paling simple, saya ambil dalam kitab-kitab yang lain, kematian orang yang soleh, kematian orang yang baik, Allah Ta'ala ambil dalam keadaan baik. Dalam kitab ni sebut apa dia? Bila mana seseorang hamba yang soleh nak meninggal dunia, Allah akan berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, hari ni si fulan yang aku sayang, si fulan yang aku teringat kat dia, hamba yang aku cinta, dia nak mati dah. Hang pi ambil nyawa dia, hang tarik nyawa dia dengan secara perlahan. Ulama pun bawa mai, perlahan ni macam mana? Perlahan ini seperti mana menarik rambut di dalam tepung. Rambut tak putus, tepung tak berselerak, perlahan-perlahan. Perlahan ni pula macam mana? Perlahan ni pula kata ulama, tengok ada 3 tanda di situ. Tuan-tuan tolong tulis tulis di buku tu buat nota. Kematian orang yang soleh ni banyak tanda-tanda dia, tapi tanda-tanda yang selalu jadi, selalu tanda-tanda yang besar sikit. Apa dia? Yang pertama, kematian orang yang soleh bila mana dia meninggal dunia, apa dia? Yang pertama akan keluar peluh di dahi dia. Pegang peluh dahi kita, peluh tak? Peluh-peluh manja, bukan peluh yang lari letih tak. Peluh dia keluar sikit dia. Lap ada lagi ni yang pertama. Yang kedua, apa dia? Yang kedua, apa dia? Yang kedua yang ni apa dia? Keluar air yang jernih daripada hidung dia. Keluar air jernih daripada hidung dia. Air tu jernih ya. Yang ketiga, keluar air mata. Yang ketiga keluar air mata. Ni golongan orang soleh. Sebab apa? Perlahan dah malaikat tarik sakaratul maut. Sakit tak sakit kematian ni tuan-tuan? Tak nak abang dah. Tak nak abang sakit kematian ni. Seperti mana ulama menyebut yang paling perlahan tu? Seperti mana memasukkan seperti mana memasukkan daun bidara, pokok bidara no, tuan-tuan pergi cari pokok bidara yang berduri, jolok daripada mulut sampai di perut kita, kemudian rentak pula. Tu paling perlahan kematian. Paling simple kematian. Paling mudah cara kematian tu. Sakit tak sakit dia ni tuan-tuan, kita pijak paku pun beradai 10 hari. Kita terkena pisau ni dandan, nak kata apa dia? Tu baru kena pisau, tak hadap lagi kematian. Tu. Tu kita kena ni, kena ingat. Jangan sombong. Kena minta. Dan kematian orang yang tak soleh, orang yang kurang baik, orang yang nak kata lagu mana? Nak abang jahat marah pula. Nak abang lagu mana? Kematian bukan orang yang soleh. Kematian bukan orang soleh. Tengok 3 tanda. Pertama apa dia? Pertama, kemungkinan ada setengah orang apa dia? Muka dia akan berubah menjadi warna hitam. Tu paling ketara lah tu. Makna pada dosa yang dia buat tu paling besar lah. Yang paling besar dia buat. Tapi kebanyakan Allah Ta'ala tak tunjuk. Sebab apa? Itu salah satu keaiban orang Allah Ta'ala tak tunjuk. Yang kedua, apa dia? Akan keluar buih yang busuk di mulut dia. Bukan keluar buih banyak, keluar sikit-sikit, tapi jenis buih. Keluar lap duk ada lagi tu. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga, bunyi halkum seperti mana sembelihan korban. Bunyi halkum seperti mana sembelihan korban. Allahu Rabbi. Loh. Lagu mana? Ini kematian orang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Betul macam mana? Cara dia, kita ni kena ziarah kubur antaranya. Ziarah kubur, ziarah orang sakit, ziarah orang mati. Ni. Tujuan apa dia? Tujuan untuk kita memperingati. Memperingati tau, bukan minta mati. Sebab ulama larang. Kita ni bukan tahap orang yang hebat. Orang-orang soleh hebat. Contohnya apa dia? Contohnya wali Allah. Hebat nah. Apa dia? Maryam. Siti Maryam, orang kata Maryam wali Allah. Dia minta mati. Sebab apa? Sebab tak orang kata tak tertanggung dengan fitnah manusia. Sebab dia nak bersalin ni. Dia nak beranak ni. Dia duk mengandung anak yang tak ada apa. Dia paling risau, takut difitnah. Dia minta mati. Ya Allah, matikanlah aku ya Allah. Ya Allah Ta'ala tak mati. Kenapa dia? Dia boleh minta sebab apa? Sebab dia banyak dia takut ni, takut tu. Hebat wali Allah.
Maryam, orang kata, kita tengok pula, Maryam ni satu orang perempuan yang solehah. Dia ni tak pernah jumpa mana-mana lelaki. Bilik dia saja tu, nak masuk ke bilik rumah dia tu, 70 pintu nak kena hadap. Satu kunci nak sampai bilik dia. Tetapi dia duduk, dia beribadat pada Allah. Makanan daripada syurga sampai. Allah Ta'ala hantar. Kita ni baru mengaji 2-3 hari nak makan daripada syurga. Nah ya. Bukan dia. Nah kata apa dia? Boleh minta mati. Melayu orang kata tak ada apa dah. Tapi kalau kita boleh usaha, tu kita tengok orang yang bunuh diri, dosa besar. Orang bunuh diri seperti dia minta mati. Kita ni jangan minta mati. Sebolehnya kita minta dipanjangkan usia. Sebab apa? Nak memperbaiki balik segala kekurangan ibadat-ibadat kita. Ngaji kita, semayang kita, puasa kita. Nak minta tambah balik. Ni kita minta mati. Allahu Rabbi. Takut tak tercover esok ni. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Dan rasanya sudah terlalu banyak membuat dosa dan kesalahan, baik terhadap Allah Ta'ala ataupun terhadap manusia. Kita ni tu dalam rukun-rukun taubat saya sebut dah sebelum ni apa dia? Rukun taubat ni 3. Kalau kita tak bersangkut paut dengan manusia. Tapi kalau kita sangkut paut dengan manusia, kita kena minta maaf, kita kena minta halal. Walaupun sebesar zarah kita makan harta benda dia, minta izin. Ustaz, kalau dia dah mati nak buat lagu mana? Buat kebajikan, hadiahkan kepada dia. Ya Allah, rasanya aku sedekah ni, ya Allah, aku sedekahkan pada dia, ya Allah. Aku ada salah silap dengan dia, ya Allah. Dekah. Dekah. Sebab kita ni, manusia ni banyak kifarat-kifarat yang kita tak nampak. Mak kita, ayah kita tak nampak kifarat yang ada pada mereka. Sebab mereka duduk alam kubur dah. Mereka duk kena azab, duk kena hentam, duk kena katok, nak kena godam. Kita sebagai anak hantarkan pahala. Niat mengaji ni, sebelum nak masuk mengaji ilmu tu, ya Allah, sampaikanlah pahala ni yang aku mengaji ni pada mak ayahku, mak mentua aku, pak mentua aku, mak angkat aku, mak susuan aku, mak kandung. Doa supaya Allah sampaikan. Esok tengok esok, oh anak tiri aku, oh anak angkat aku, oh anak aku ni hantar pahala juga kat aku noh, teringat kat dia. Allah seronok. Dia bergembira. Sebab apa? Sebab disebut dalam kitab ziarah ke alam barzah, dia sebut apa dia? Orang yang mati ni mengenali siapa-siapa yang hadir ziarah dia. Orang yang mati mengenali siapa-siapa yang hadir ziarah dia. Cuma dia tak abang ya. Tengah-tengah dia, orang kita dia dah mati dah. Dia kenal kita. Dia bangun. Oi, hamai juga anak aku ingat tak mai dah. Lari dah. Lari yo. Tu. Dia tahu siapa mai ziarah dia. Tu kita tambah, kita ni banyak dosa. Minta halal. Minta maaf. Minta ampun supaya Allah ampunkan dosa kita, tuan-tuan. Kita ni tak ada apa. Tak ada siapa hebat atas dunia ni. Tak ada siapa hebat. Semuanya akan kembali kepada liang kubur. Yang mana dalam liang kubur tu hang tak bawa bantai, hang tak bawa tilam, hang tak bawa sofa, hang tak bawa katil. Hanya bawa kain kapan yang berwarna putih dan berbantalkan ketulan-ketulan tanah. Tak bawa apa. Yang waktu tu kita bawa dia iman dan takwa kita, yang kita bertakwa kepada Allah selama mana kita hidup. Yang kita beriman pada Allah selama mana kita hidup. Tu hadirin dan hadirah. Tu kita ni sebagai mak ayah kita, sebagai anak ni, tuan-tuan. Kita kena yang mana kita lihat kalau mak kita mati tu dianjurkan kita ni apa dia? Buat fidyah. Tahu fidyah tu kan? Pakat tahu kot fidyah tu kan? Fidyah ni kafarah balik, orang kata nak menggantikan balik. Fidyah semayang, fidyah zihar, fidyah jima, sebagainya macam-macam lah kalau kita ikut buat fidyah ni. Sebab apa? Nak cover balik. Fidyah ni apa dia? Dia kira balik daripada dia umur dia beralih sampai dia mati. Sebab kita ni tak tahu, kita ni bukan orang yang hebat boleh semayang 5 waktu. Kita tak tahu, bukan kita ni orang yang hebat pagi petang siang malam duduk dalam atas tikar sejadah dah, boleh tinggal puasa dah. Jadi kita ni nak bantu mereka, lakukan fidyah, bantu mereka, selamatkan mereka. Sebab kita ni tak nampak, tuan-tuan. Dalam alam kubur kita tak nampak. Tak nampak. Tapi kalau Allah mimpikan kita nampak bagaimana azab tu, kadang-kadang tengok orang yang koma.
3 bulan, 4 bulan, tiba-tiba dia boleh hidup balik, boleh nyawa balik. Dia berubah. Sebab apa? Waktu dia sedang koma tu Allah tunjuk dia bermacam-macam. Bermacam-macam Allah tunjuk. Kita ni lagu mana tuan-tuan? Tak ada apa. Jadi jangan mudahkan teriak supaya dengan ayat mata yang kita teriak ni dapat padam dosa-dosa kita, dapat padam api neraka kita. Nah. Dan disunatkan lagi. Dalam kitab ni tak sebut saya nak ambil kitab lain. Dan disunatkan lagi apa dia? Yakni Abu Ad-Darda menuturkan bahawa Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang yang menjelang kematian lalu dibacakan surah Yasin di atas kepalanya, melainkan akan dimudahkannya bagi proses kematian. Waktu kawan tu sedang nazak, baca Yasin, jangan duk sembang. Kawan tu tinggal harta berapa banyak, kawan tu kaya ke tak, jangan sembang. Baca Yasin kat kepala dia. Baca Yasin supaya apa dia? Memudahkan kematian dia. Memudahkan kematian dia. Kita nak permudahkan rezeki kita, baca surah Al-Waqi'ah, baca rajin bersedekah, mudahkan rezeki. Nak permudahkan kematian kita, baca surah Yasin. Baca surah Yasin di kepala dia. Mu'aqil Ibnu Yasar menerangkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, bacakanlah surah Yasin untuk orang yang mati di antara kalian. Baca surah Yasin untuk orang yang mati. Dan Ibnu Hibban mengatakan yang dimaksudkan oleh hadis di atas ni dia adalah orang yang dalam keadaan sakaratul maut, orang yang dalam keadaan mabuk mati. Kerana mayat itu tidak perlu dibacakan surah. Takkan nak baca surah Yasin kat orang mati dah. Macam kita lah, baca talqin atas kubur. Baca talqin atas kubur. Wahai si fulan, janganlah kamu gementar tak kala 2 orang malaikat datang bertanyakan kepada kamu. Depa pun orang kata 2 orang ni pun hamba Allah, sama macam kamu. Bila dia bertanya, jangan kamu getar. Dalam kubur jawab balik, oi, hang tak apa duduk atas, cuba hang duduk bawah tengok. Lari dah. Mana kita? Yakni bacakan kepada orang yang sedang nazak. Waktu kawan tu tengah sakit, baca Yasin. Tu kalau kita tengok adat orang dulu, sunnah, salah satu sunnah apa dia? Bila kita ni ada hajat apa-apa, kita cari sekolah agama, suruh mereka buat baca Yasin, sembahyang hajat. Sebab apa? Nak bagi mudah urusan. Kita buat tak boleh ke? Boleh kita buat. Tapi dengan asbab mereka buat secara berkumpulan, mereka baca Yasin secara beramai, kemungkinan ada keberkatan. Itu orang dulu-dulu ni, orang-orang soleh dulu ni apa dia? Mereka nak buat apa pun, 40 orang. Contoh nak baca Yasin kena 40 orang. Lagi apa lagi? Nak masuk mengaji di pondok, sebab saya awal kasi pondok. Nak masuk mengaji di pondok ni apa dia? Kena 44 hari, istiqamah 44 hari. Layak tak layak lepas tu? Mana apa dia? Dengan sebab 40 hari ni membawa keberkatan. Tengok orang pantang. Orang pantang bersalin, kena pantang lebih kurang 44 hari lebih, 40 hari lebih. Nak kata apa dia? Nak bagi sembuh elok. Nak bagi dalaman dia, tempat dia bersalin tu elok. Nah tu kita kena apa dia? Kena buat ibadah. Nak maintain sembahyang jemaah, kena jemaah sentiasa 40 hari. Kita buat 40 hari. Sebab nak buat 40 hari ni bukan senang tuan-tuan. Nak buat 40 hari ni bukan senang. Kadang-kadang buat seminggu dah, demam, ujian, tak dapat habis sembahyang. Kena buat lain pula, bagi cukup 44 hari. Sebab apa? Sebab kita nak boleh istiqamah lepas tu. Ni kata apa dia? Nabi sebut, bacalah Yasin di kepala jenazah. Apa dia? Waktu kawan tu sakaratul maut, waktu kawan tu tengah mabuk kematian, baca Yasin. Orang tu tengah sakit, baca Yasin. Supaya apa dia? Sekurang-kurangnya bila mana dia meninggal dunia, dia dengar kalimah-kalimah ayat-ayat Quran. Dia dengar tentang perihal-perihal Quran waktu tu. Tu hebatnya tu. Ni kita ni lagu mana? Bagaimana kita ni nak menghadapi kematian? Nabi SAW pun minta pertolongan dengan Allah. Tak apalah, Nabi tu orang soleh dah. Kita ni orang tak berapa nak soleh. Kita ni yang semayang tunggang langgang. Kita ni yang adab mentah ke mana. Kita ni apa dia? Ngaji tak mau. Agak-agak kematian kita lagu mana tuan-tuan? Allahu Rabbi. Ni tak simpang. Tu bila mana kita nak buat baca Yasin ke, jangan kita suka nak menghukum orang.
Bida'ah. Sikit-sikit bida'ah. Allahu Rabbi. Contoh. Contoh saya nak bagi. Contoh apa dia? Hak kita duk kata ni. Hak kata, ustaz, kita duk kirim Al-Fatihah tu sampai tak pada jenazah? Ustaz, yang kita duk sedekah pada jenazah, kita duk sedekah atas nama arwah tu, sampai tak pada mereka? Ni nak bang. Sampai. Yang kita sedekah ni atas nama mereka, yang kita orang kata sedekah Al-Fatihah atas nama mereka, sedekah untuk mereka, sampai. Kalau nak kata tak sampai, tuan-tuan, kalau kata tak sah tu, apa dia? Badal haji yang kita orang duk upah buat badal haji pun takkan sah. Sebab apa? Upah badal haji ni untuk apa dia? Orang yang dah mati dah. Tak sah lah kalau tak sampai. Maknanya dia sampai. Badal haji tu sah. Mana sampai pada orang yang tu. Mana apa dia? Sedekah ni pun sampai pada orang tersebut. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Tu kita kena ni. Kena ni. Hari-hari pergi duduk sebelah dia baca Al-Fatihah. Pergi sebelah dia apa dia? Ajak baca Yasin. Pergi sebelah dia apa dia? Ajaklah. Zikir-zikir, orang kata ajaklah dia kalimah-kalimah tayyibah, kalimah-kalimah yang baik, kalimah-kalimah yang memberi manfaat, supaya dia mati dalam keadaan diredai oleh Allah Ta'ala. Dia pergi tu, nampak sempat mengucap 2 kalimah syahadah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu kemah dia boleh pergi tahap tu, tuan. Tuan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum follow page saya, follow page dulu nah. Yang siapa nak masuk Google Meet, masuk Google Meet. Doa tu jangan tinggal dah. Doa tu jangan tinggal. Ada satu doa. Doa dia begini. Ahsin ila hikarama khitamana indal ajal. 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 Sekali siapa-siapa dalam grup tolong peringat saya hantar dalam grup doa tu. Kita bulan grup. Siapa-siapa nak join grup boleh pergi ke page. Ada link di situ, boleh sertai di page tersebut. Sertai di page tu. Doa dia bunyi lagu mana? Ahsin ila hikarama khitamana indal ajal. Bermaksud apa dia? Ya Allah, permudahkanlah kematian kami tak kala kami ni menghadapi sakaratul maut. Waktu sedang nazak ni duk tengah-tengah mulut ni, ya Allah, permudahkanlah kematian kami, ya Allah. Kami tak mau mati dalam keadaan hina, ya Allah. Kami tak mau mati dalam keadaan maksiat, ya Allah. Kami tak mau mati dalam keadaan kemurkaan, ya Allah. Permudahkanlah kematian kami, ya Allah. Ahsin ilahi karama khitamana indal ajal. Itu dalam satu hadis baginda Nabi SAW, Nabi sebut apa dia? Barang siapa memudah ni maksudnya waktu nak mati ni, dia mudah sebut kalimah La ilaha illallah. Tu mudah lah tu. Nabi sebut dia, barang siapa yang meninggal dunia yang sempat mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, orang ini akan terus masuk dalam syurga. Kemah hebat nah aku ni. Orang lagu ni akan terus masuk dalam syurga. Siapa-siapa mati sempat mengucap kalimah La ilaha illallah, dia akan terus masuk dalam syurga. Dia akan terus masuk dalam syurga. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Minta simpang lah, tuan-tuan. Minta simpang lagu mana? Simpang daripada kematian su'ul khatimah. Simpang daripada kematian yang buruk. Simpang daripada perkara-perkara yang tidak memberi manfaat. Simpang daripada benda-benda yang tidak memberi faedah. Allahu Rabbi. Ni, tak kita tengok. Dan kitab ni ada sebut. Ni dia ada kisah. Kisah dia, satu orang hamba Allah yang meninggal dunia. Dia ni soleh, tapi dia meninggal dunia tak boleh nak mengucap kalimah syahadah. Abdullah ibnu Abi Aufa
mengatakan bahawa ada seorang yang datang kepada Nabi SAW lalu berkata, apa dia? Nah, dia kata apa dia? Dia kata apa dia? Dia datang jumpa dengan baginda Nabi SAW. Dia beritahu apa dia? Ya Rasulullah. Dia beritahu, di sini ada seorang anak yang sedang berhadapan dengan kematian. Sahabat ni jumpa dengan Nabi, dia kata apa dia? Ya Rasulullah, di sini ni ada seorang anak yang sedang menghadapi dengan kematian. Lalu dikatakan kepadanya, ucapkanlah la ilaha illallah. Akan tetapi dia tidak dapat mengucapkannya. Lantas berkata, bukankah dia juga mengucapkan dalam hidupnya? Ni sebab apa? Macam ni, contoh dia nak bagi. Saya nak bagi faham. Kawan ni, nak bagi faham ni. Kawan ni tuan-tuan, hidup di atas dunia, ibadat tak pernah tinggal. Semayang, puasa, lagi tak pernah tinggal lah. Tuan-tuan, lagi tak pernah tinggal. Tapi saat dia nak meninggal dunia ni, tak boleh nak mengucap 2 kalimah syahadah. Saat dia nak meninggal dunia ni, tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Lalu Nabi berkata, bukankah kawan ni atas dunia sentiasa sebut la ilaha illallah? Bukan dia sebut ni, bukan dia ni orang soleh ke? Bahasa kita lah. Lalu kawan tu pun menjawab, ya Rasulullah, betul dia ni orang yang sentiasa menyebut kalimah la ilaha illallah. Kemudian Nabi SAW bertanya, lalu apakah yang menghalangnya untuk mengucapkan ketika mati? Tanya Nabi. Beliau kemudian berangkat, kami pun ikut bersama sampai beliau menemui anak itu seraya berkata, maksudnya ni, sahabat ni pun, Nabi ikut sahabat ni pergi ziarah anak muda nak mati tu. Sampai di situ, boleh faham kau noh bahasa ni noh. Nak abad sebab apa? Sebab satu dosa ni punca dia ni nak mati, susah nak sebut kalimah la ilaha illallah. Sebab kita sekarang dalam perbincangan bab kematian. Punca dia nak mati, payah nak sebut kalimah la ilaha illallah. Tu dia qalam musannaf. Lalu aku tidak dapat jawabnya. Lanjut lagi pada kita, mengapa? Nabi tanya kenapa hang tak boleh jawab? Nampak dah kisah dia lagu ni. Kisah dia lagu ni. Betul ada satu kisah. Rupanya kisah ni rupanya baca 2-3 kali baru faham. Kita ni dalam ngaji kena ada 3 benda kita kena buat. Satu, sebelum kita belajar, kita kena semak dulu. Sebelum kita belajar, kita kena semak dulu. Sebelum kita mengaji dengan guru, semak dulu. Yang kedua, waktu kita mengaji tu. Yang ketiga, lepas kita mengaji, semak dulu. Baru kita tutup. Barulah kita akan boleh beramal dengan ilmu dia. Barulah kita boleh memberi manfaat dengan ilmu tu. Ni, saya nak ingat balik. Sebab saya baca sekali lanjut je tadi. Apa dia? Nabi nak abang, satu hari, satu kali macam ni. Nabi sebut, apa punca hang ni tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah ni? Tak tahu ya Rasulullah. Lalu duk ajak tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Nabi panggil mak dia. Wahai makcik, anak makcik ni, Nabi hantar wakil pergi mencari makcik tersebut. Pergi cari makcik tersebut. Kata mereka ni pada makcik ni, wahai makcik, anak makcik sedang bernazak ni, kami nak ajak dia mengucap 2 kalimah syahadah, tak boleh ni. Kami nak ajak mengucap 2 kalimah syahadah. Tak apa, dia kata nanti boleh lah tu, mak dia kata. Nanti dia boleh. Google Meet clear kah? Nanti boleh lah tu. Wahai makcik, Rasulullah nak jumpa dengan makcik ni. Dia pun bergegah. Siap pakai bayar, orang kata pakai kemas-kemas, jumpa dengan Rasulullah. Nabi pun tanya, wahai makcik, ini adakah anak kamu? Jawab makcik tu, ya Rasulullah, betul anak saya ya Rasulullah. Ni makcik saya nak tanya. Nak tanya Nabi. Terjemah bahasa kita balik dah. Nabi tanya apa dia? Waktu hidup di atas dunia ni, anak makcik buat apa? Yang sampai nak mengucap 2 kalimah syahadah tak boleh ni. Anak makcik buat apa sampai nak mengucap 2 kalimah syahadah tak boleh ni? Tu. Lalu
Disebutkan makcik ni, ya Rasulullah, anak aku tak ada buat apa ya Rasulullah, anak aku baik ya, anak aku ni bagus, kata makcik ni. Kata Rasulullah, takkan kot, kalau bagus dia boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Lalu kata makcik ni, ya Rasulullah, betul tak ada apa. Tak ada apa ya Rasulullah, dia bagus. Tanya, tak boleh juga, tak mau mengaku juga, makcik ni tak mau habaq juga. Apa dia? Kata Nabi SAW, dah payah sangat mak dia nak habaq, kita bakar. Kita bakar lah, sebab apa? Nak mengucap 2 kalimah syahadah payah sangat, kita bakar. Supaya dia mudah kematian, bakar dia. Bakar dia. Mana? Mak mana tak sayang anak, tuan-tuan. Hang buat jahat ke mana pun mak sayang dia. Tu. Mak dia kata apa dia? Ya Rasulullah, jangan bakar anak aku ya Rasulullah. Kalau makcik tak mau saya bakar anak makcik cerita asal dia buat apa waktu hidup di dunia ni, yang sampai mati payah nak mengucap. Ya Rasulullah, dia ni dulu ni aku panggil dia, tapi dia tak menyut ya Rasulullah. Dia tengah mayang sunat ya Rasulullah. Aku panggil dia tak menyut ya Rasulullah. Tuan nanti rahmati oleh Allah, tengah semayang sunat, tengah buat ibadat, mak panggil tak menyut. Payah nak mengucap 2 kalimah syahadah. Tu pada. Nak ada apa dia? Siapa-siapa derhaka pada mak ayah, antaranya rezeki dia payah masuk, hidup dia tak pernah berbahagia, mati dia sangat susah, dan mati dia dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah, mati dalam keadaan tak diingini. Mati dalam keadaan apa dia? Na'udzubillah min dzalik lah. Minta Allah Ta'ala pelihara kita, minta Allah simpang kita, minta Allah jaga kita, minta Allah Ta'ala lindung kita daripada segala lindung kita daripada segala musibah yang tak diingini. Tuan-tuan nanti rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta Allah Ta'ala pelihara kita. Nak kata apa dia? Jangan derhaka pada mak ayah. Ada salah silap dengan mak ayah, minta ampun. Tak mau jadi dalam golongan yang saya sebut dah baru ni. Apa dia? Ada 8 jenis golongan anak, yang mana anak ni buat mak ayah dia sakit hati, confirm derhaka dan kiamat akan tiba. 8 golongan anak. 8 golongan anak ni saya nak sebut balik. Minggu lepas saya sebut dah, lupa satu. Lupa satu. Sekejap kita tengok balik. Tengok balik. Ni tengok balik. Ada ni. Apa dia? 8 jenis golongan anak yang mana kalau dia buat derhaka pada mak ayah dia, masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Apa dia? Yang pertama, anak kandung. Anak kandung derhaka pada mak ayah, payah nak mati, payah nak masuk syurga, payah nak mati, nak menghadapi kematian. Yang kedua, anak, orang kata yang kedua apa dia? Ada orang dia kahwin, dia ada anak tiri dan sebagainya, derhaka pada mak ayah dia, payah nak mati. Waktu nak mati tu, payah nak mengucap 2 kalimah syahadah. Selagi mana tak dimaafkan pak tiri dia, tak lagi mana tak maaf mak tiri dia, lagi tu dia payah nak menghadapi kematian. Jaga. Yang ketiga apa dia? Anak susuan. Anak susuan. Anak susuan. Yang keempat, anak syubhah. Yang kelima, anak angkat. Yang keenam, anak yatim. Yang ketujuh, anak menantu. Yang ke-8, anak zina. 8 golongan anak ni, dia ada pak dia, dia ada mak dia, sama ada mak dia tu ambil jaga dia, ambil belah dia, derhaka pada mereka, payah nak menghadapi kematian, payah nak mengucap kalimah-kalimah yang baik. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita, semoga Allah selamatkan kita, semoga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada segala pecah benda-benda yang tak ingini, tuan-tuan, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan buat pasal, tuan-tuan. Jangan buat pasal. Derhaka pada mak ayah ni confirm takkan bau syurga. Bau pun tak boleh, nak masuk apatah lagi tak boleh. Oleh tu jangan derhaka pada mak ayah, tuan-tuan. Kalau ada salah silap dengan mak ayah kita buat, pernah derhaka pada mereka, minta ampun, minta maaf, buat kebajikan, niat atas nama mereka. Lepas tu apa dia? Hadis tadi nak apa dia? Bila Nabi kata, makcik maaf dah anak makcik ni. Ya Rasulullah, aku dah maafkan dia ya Rasulullah. Lepas tu Nabi ajak pula anak muda ni, wahai anak muda, ucapkanlah ni, la ilaha illallah. Terus boleh mengucap, tuan-tuan.
terus boleh mengucap. Nak kata apa dia? Allahu Rabbi, tuan-tuan. Na'uzubillah min dzalik. Dahaka pada mak ayah ni nak menghadapi kematian sangat susah. Nak menghadapi kematian sangat susah. Oleh tu, jangan dahaka pada mak ayah. Jangan nak bagi mereka sakit hati. Jangan nak bagi mereka apa dia? Terasa dengan perbuatan kita. Sebab apa? Takkan bau syurga. Na'uzubillah min dzalik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Tak maulah jadi gitu, tuan-tuan. Minta disimpan. Sebab apa? Kita nak mati dalam keadaan dielok. Nak mati dalam keadaan sempurna. Nabi sendiri pun menghadapi kematian sangat pedih. Tambah kita ni tak ada apa. Lagi pedih apa dia? Bila kita derhaka pada mak ayah. Sebab orang kata, ustaz, dosa apa yang dia orang kata dibayar cash? Antaranya dosa orang derhaka pada mak ayah, Allah Ta'ala bayar cash. Antaranya lagi dosa orang berzina, Allah bayar cash. Orang tinggal solat, sama ada Allah balas dunia pun ada, di akhirat pun ada. Jadi kita kena jaga-jaga. Kalau ada sedikit luka di badan, sudah terlalu sakit kita menanggungnya, maka bagaimana pula pedihnya ketika nyawa hendak diceraikan daripada badan. Oleh kerana itu, marilah sama-sama kita membuatkan bekalan yang banyak dan persiapan yang lengkap untuk menghadapi sakaratul maut yang pedih ini. Ulama' ni apa dia? Ajak orang. Sebab apa ulama' ajak orang? Tentang macam ni. Siapa-siapa mengajak orang buat kebajikan, buat mengaji, buat solat, ajak orang buat sedekah, ajak orang main dengar kuliah online ni, hantar ke orang, share majlis ilmu pada orang. Orang tu tengok pahala dia menuntut ilmu tak kurang sikit pun dapat kat kita. Oh, kemas aku tu. Tu ulama' ajak apa dia? Ulama' kata, marilah. Ulama' ajak kita, mai ikut aku ke sini. Mai sama-sama kita apa dia? Buat ibadat, bawa bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala agar kita dikurniakan. Di situ dia tulis karunia. Dikurniakan husnul khatimah, dikurniakan kematian yang baik. Kematian yang baik. Dan dalam mati keadaan beriman dan dapat menuturkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat. Minta pada Allah, ya Allah, saat aku nak mati ni, ya Allah, bagilah aku ucap kalimah la ilaha illallah, ya Allah. Tu ya aku nak, ya Allah. Nak nikmat tu apa dia? Nak mengucap dua kalimah syahadah, nak mengucap kalimah la ilaha illallah. Dan hendaklah kita meminta kepada Allah, sentiasa berlindung dengan Allah Ta'ala daripada apa dia? Kematian su'ul khatimah. Minta berlindung daripada kematian yang buruk. Minta berlindung daripada kematian yang jahat. Minta berlindung daripada kematian yang tak baik ni. Moga Allah Ta'ala pelihara kita. Moga Allah Ta'ala jaga kita. Moga Allah Ta'ala beri manfaat pada kita. Tuan dan dirahmati oleh Allah. Dan dalam keadaan apa dia? Atau tidak mati dalam keadaan berlumuran dengan dosa dan kesalahan. Minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala tak mati kita dalam keadaan berlumuran berlumuran dosa dengan kesalahan. Tak mau. Kita tak mau kita mati gitu dah. Jadi kita minta sama-sama. Siapa-siapa nak doa tu boleh masuk dalam grup. Sekali saya share dalam grup. Sekali kan esok lusa kan saya share dalam grup supaya kita dapat beramai sama-sama. Kita sama-sama beramai. Tu qala musannif hafizahullahu ta'ala. Aduh. Ali bin Abi Talib menuturkan, aku pernah mendengar baginda Nabi SAW bersabda, yang bila mana diucap oleh seorang ketika kematiannya, dia akan masuk syurga. Iaitu apa dia? La ilaha illallah Al-Halim Al-Karim. Sebanyak 3 kali. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rabbal Alamin, sebanyak 3 kali. Dan tabarakalladzi biyadihil mulk, yuhyi wa kata yuhyi, tabarakalladzi biyadihil mulk yuhyi wa
wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah tu. Ha, sini ditulis lagu ni. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni. Jadi mana dia? Nak lagu tu tiap-tiap malam sebelum kita tidur bacalah la ilaha illallah 3 kali. Nak tidur tu pegang tasbih, baca la ilaha illallah 3 kali. Dan baca surah Al-Mulk 3 kali. Orang kata baca surah Al-Mulk, baca sampai habis. Sebab apa? Menyelamatkan kita daripada kematian yang buruk. Menyelamatkan kita daripada kematian yang buruk. Nah, jadi insya-Allah cukup. Orang kata 10.30 dah, insya-Allah. Nah, dah cukup sekadar tu sakut. Kita sambung pula pada hadis yang ke-7 pada Sabtu minggu depan. Sabtu minggu depan Sabtu minggu depan ni berapa hari bulan Sabtu minggu depan berapa hari bulan Tolong Ustaz. Sabtu minggu depan berapa hari bulan? Sabtu minggu depan berapa hari bulan? Sabtu minggu depan berapa hari bulan? Jadi siapa-siapa nak masuk grup saya boleh pergi ke UAS Tube. Di situ saya letak link. Siapa-siapa nak masuk boleh pergi ke UAS Tube. UAS Tube ni di situ saya letak link untuk kita masuk dalam grup. InsyaAllah ada 2-3 grup situ. Siapa-siapa nak masuk boleh masuk, tekan link tu sebut insyaAllah. Kita sambung pula pada minggu depan. Lupa tarikh minggu depan pun berapa lah, lupa. Pada hadis yang ke-7, Mahkamah Qadi Rabul Jalil. Dia ke-7. Nak abang dah kita nak cerita pada kita pula. Dia ni agak panjang. Terjemahan dia agak panjang. Jadi insya-Allah cukup sekadar tu saja kot. Sama-sama kita berselawat dulu sebelum kita tutup majlis ilmu kita. Selawat dulu, kita puji Nabi dulu. Semoga bermanfaat pada kita semua. Semoga kita memperoleh keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alam. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah kita jumpa pula pada 16 hari bulan 1 insyaAllah, hari Sabtu pukul 9.30 malam. Jadi siapa-siapa nak join grup boleh pergi ke Facebook USTube untuk dapatkan link grup insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi